Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Firdaus bin Cik Raksi. Nama saya Syaranya, anak perempuan Wasu. Nombor matrik saya 18 DEO 19F 1004. Hari ini, saya bersama rakan saya akan membentangkan tentang Blueprint Smart Grid Polisi 2021 hingga 2026. Dalam ini terkandungnya pendahuluan, hala tuju transformasi Blueprint Smart Green Policy, struktur sistem, pencapaian mampan politeknik, bidang tumpuan dan juga pengurusan institusi mampan dan penilaian. Saya akan memulakan dengan bab 1 iaitu pendahuluan. Gambar rajah ini menunjukkan Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu Perdana Menteri Malaysia kita telah menyampaikan ucapan perasmian sidang kemuncak matlamat pembangunan lestari SDG 2030 di Ibu Negara pada tahun 2019. Berdasarkan matlamat pembangunan mampan SDG yang telah meliputi 17 matlamat, rancangan pembangunan Malaysia telah menekankan kepada elemen-elemen pembangunan mampan manakala pelaksanaan agenda SDG 2030 memerlukan satu tindakan segera dan perlu dilakukan dengan kerjasama menyeluruh. Politeknik Malaysia telah menyahut seruan kerajaan dengan mewujudkan Blueprint Polygreen pada tahun 2015. Ia telah dilancarkan pada April 2015. BPPM ialah pelan tindakan dalam melaksanakan agenda pelestarian Politeknik Malaysia. Pada tahun 2019, BSGPC telah dilancarkan bagi meneruskan kesinambungan agenda pembangunan mampan supaya politeknik dan college community sentiasa cemerlang dan aktif dalam era globalisasi ini. Institusi pengajian tinggi seperti politeknik dan juga college community adalah salah satu ejen perubahan dalam masyarakat untuk menghadapi isu-isu risiko dan potensi persekitaran dan pembangunan mampan. Ia juga boleh dijangkakan untuk menjadi jentera dan inovasi untuk pembangunan mampan melalui pengajaran dan pembelajaran, dan nombor 2 ialah penyelidikan dan pemindahan ilmu. Peranan institusi juga adalah untuk mengadakan pelbagai aktiviti yang melibatkan pengajaran, seni reka, perhubungan dengan ekonomi dan juga perancangan kampus binaan. Seterusnya, mampan dan kelestarian. Maksud mampan adalah destinasi ataupun matlamat. Ia berkait dengan nilai-nilai persendirian dan pandangan dunia. Kita haruslah melakukan satu proses dan rangka kerja bagi beberapa keadaan kemampanan untuk mendapatkan persekitaran mampan. Salah satu toolkit penghijauan kampus yang telah direka bentuk pada tahun 2011 di peringkat antarabangsa adalah Greening Universities Toolkit. Ia dapat membentuk kriteria untuk kampus mampan termasuk pengurusan infrastruktur dan pertimbangan operasi. Ia juga menyokong dan melaksanakan strategi untuk mengubah institusi pengajian tinggi untuk menjadi kampus hijau dan mampan. Sebuah institusi mampan mempunyai aktiviti sosial, budaya dan ekonomi berdaya maju secara ekologi. Terdapat beberapa aktiviti yang perlu diikuti oleh institusi ini. Contohnya ialah kampus sebagai makmal hidup, artikulasi dan integrasi sosial, ekonomi dan alam sekitar yang mampan dalam kurikulum komitmen terhadap sistem berfikir secara kritikal dan literasi mampan, polisi dan amalan yang memupuk kepelbagaian equity dan kualiti kehidupan pelajar, kaki tangan dan komuniti, operasi fizikal dan pengendalian fokus, dan akhirnya ialah perancangan seni reka dan pembangunan kampus ke arah mencapai sifat bersih karbon, air dan bahan buangan. Gambar rajah ini menunjukkan toolkit kampus hijau, iaitu kita boleh tengok gambar rajah tersebut iaitu Greening Universities Toolkit seperti yang saya telah dikatakan, iaitu kefahaman kemampanan, usaha transformasi, penunjuk, teknologi untuk transformasi, polisi dan pentadbiran sumber jaya untuk perubahan dan juga dokumen penghijauan kampus. Itu hala 7 Blueprint Smart Green Policy. Poin nombor 1 iaitu dasar negara ke arah IR 4.0.
IR 4.0 merujuk kepada trend ke arah automasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses pembuatan. Contohnya adalah seperti sistem cyber fizikal iaitu CPS, Internet of Things IoT. IoT ni kita tahu kita dah sedang melalui Industrial Internet of Things IIoT, pengkomputeran awam, pengkomputeran kognitif dan juga kecerdasan buatan. Ia juga mencakupi komunikasi CPS dan bekerjasama antara satu sama lain dengan manusia dalam alam nyata. Ia juga merangkumi seluruh perkhidmatan organisasi yang telah ditawarkan dan digunakan oleh para peserta dalam satu rantaian. Pengeluaran sumber pekerja hijau dalam menangani cabaran IR 4.0 adalah amat diperlukan dan mencabar. 8 ciri sumber pekerja hijau yang perlu ada dalam seseorang warganya ialah tangkas, kejat, waras, konsisten, seimbang, produktif, fleksibel dan juga yang poin yang main importantnya ialah tubuh badannya sihat. Nombor 2-nya ialah penggabungan politeknik dengan college community. Pada tahun 2018, Jabatan Pendidikan Politeknik JPP telah digabungkan dengan Jabatan Pendidikan College Community iaitu JPPKK. Penggabungan ini telah dikatakan sebagai usaha mendepani cabaran negara, kemajuan teknologi global yang semakin meningkat, permintaan industri serta keperluan semasa negara. Dengan penggabungan ini, ia telah memudahkan kerja-kerja menyelaras perancangan dan pemantauan terhadap institusi juga. Tujuan utamanya adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi. Oleh itu, hala tuju yang dicadangkan tersebut diambil kira keperluan dan kehendak keseluruhan warga dan masyarakat. Dengan ini, ia akan membantu merealisasikan hasrat JPPKK untuk menjadi hub TVET yang berkualiti. Nombor 3 ialah Pelan Strategik Agenda Mampan BSGPC. Politeknik Malaysia memulakan perjalanannya dengan pembangunan mampan dari tahun 2010 dengan penekanan terhadap menjaga alam sekitar. BPPM dibangunkan dengan menitik beratkan elemen teknologi hijau yang telah merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi. Serta ia juga meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif terhadap daripada aktiviti manusia. Contoh penambahbaikan yang telah dilakukan oleh BSGPC adalah dengan memperbaiki hubungan komunikasi luar dan dalam, belanjawan, mewujudkan jawatan kuasa menyelaras dan jawatan kuasa pelaksana yang bertanggungjawab untuk penyelarasan keseluruhan laporan status semasa. Seterusnya, menetapkan sasaran pencapaian, perancangan strategi, perancangan sumber untuk masa hadapan, pengurusan eksekutif perlu dibentuk, mewujudkan pemantauan yang berterusan, refleksi, menghasilkan polisi yang jelas dan akhirnya ialah usaha meningkatkan aktiviti dan program mampan. Transformasi BPPM nombor 4 adalah pembangunan mampan Sustainable Development Goals, which is SDG. SDG ni merupakan terus agenda 2030 bagi pembangunan mampan yang dipersetujui oleh ketua-ketua negara dan juga masyarakat antarabangsa pada 25 September 2015 di persidangan PPB. SDG ini adalah kesinambungan agenda pembangunan yang diteruskan selepas berakhirnya Millennium Development Goals, which is MDG. Terdapat 8 matlamat, 21 sasaran MDG, manakala SDG mempunyai 17 matlamat dan 169 sasaran. Tujuannya adalah untuk meneruskan agenda 2030, mencapai keseimbangan dalam sosial,
ekonomi dan juga alam sekitar. So, gambar rajah ini menunjukkan 17 Sustainable Development Goals (SDG). So, let me just list down. Goal 1, no poverty. Goal 2, zero hunger. Goal 3, good health and well-being. Goal 4, quality education. Goal 5, gender equality. Goal 6, clean water and sanitation. Goal 7, affordable and clean energy. Goal 8, decent work and economic growth. Goal 9, industry, innovation and infrastructure. Goal 10, reduced inequality. Goal 11, sustainable cities and communities. Goal 12, responsible consumption and production. Goal 13, climate action. Goal 14, life below water. Goal 15, life on land. Goal 16 is peace and justice, strong institution. And the last 17th goal is partnership to achieve the goal. Next, kita akan tengok transformasi BPPM nombor 5, iaitu Piawaian Global Reporting Initiative, which is GRI. Ini merupakan piawaian global yang pertama untuk laporan kemampanan yang berstruktur, berhubung dan mewakili amalan terbaik secara global untuk membantu organisasi melaporkan pelbagai kesan ekonomi, alam, sekitar dan sosial, which is 3P: Profit, Planet and People. Rangka kerja GRI adalah untuk membolehkan pihak ketiga menilai impak alam sekitar dari aktiviti organisasi dan sumber rantaiannya. Garis panduan laporan piawaian mengenali alam sekitar terkandung dalam GRI Indicator Protocol Set. So, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ni, inilah merupakan GRI Indicator Protocol, where terdapat principles and guidance, and then how to report and what to report, iaitu standard disclosures seperti strategi dan profile, management approach, performance indicators. Seterusnya ialah transformasi BPPM nombor 6, iaitu Blueprint Smart Green Policy BSG-PC. Ia telah dibangunkan dengan visi untuk memperkasa budaya hijau dan juga melestarikan politeknik dan college community. Hala 7 strategik yang praktikal dan dapat dicapai merupakan salah satu tonggak utama kejayaan pencapaian visi blueprint ini. Hala 7 ini berpandukan kepada 7 BT, iaitu bidang tumpuan yang perlu dilaksanakan secara seiring serta sentiasa menyokong antara satu sama lain. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja ni, ada 7 bidang tumpuan. Yang pertama, pengurusan pendidikan dan penyelidikan. Kedua ialah pengurusan tenaga dan perubahan iklim. Nombor 3 ialah pengurusan alam sekitar dan landscape. Nombor 4 ialah pengurusan sisa. Nombor 5 ialah pengurusan air. Dan nombor 6 ialah pengangkutan dan akhir sekalinya ialah perolehan hijau. Seterusnya ialah transformasi BPPM nombor 7, iaitu yang terakhir, iaitu penjajaran SDG, GRI dan bidang tumpuan BSGPS. Hala 7 Smart Green Policy Green Campus Criteria dibangunkan agar sejajar dengan SDG dan juga GRI. Penjajaran ini adalah mengikut P5TM, Standard of Sustainability in Project Management PRISM, oleh pengurusan projek hijau global GPM yang menumpu kepada aspek sosial, aspek alam sekitar dan aspek ekonomi, dengan penambahan kepada proses projek dan produk yang telah merangkumi semua aspek bagi pembangunan mampan. Gambar raja ini menunjukkan prosperity, iaitu penjajaran SDG, pengurusan projek hijau global iaitu GPM, GRI dan BSGPC. Okay, so dalam gambar raja ini kita boleh tengok terdapat beberapa points seperti prosperity economic impacts, planet environmental impacts and also people social impacts. Terdapat 3 jenis impact, iaitu economic, environmental dan juga social. On the other hand, we have some examples like prosperity, which is economic impacts. They are like business case analysis, business agility, economic stimulation. On the other hand is planet, which is environmental impacts like
transport, water, energy, and also waste. Next, which is people, it's called as social impact. It's like labor practices and decent work, society and customer, human rights, and also ethical behavior. On the other hand, you can see GRIF G4 element alignment. For example, it's like economic performance, market preference, indirect economic impacts, pro-current current practices, transport, water, emission, energy, and there's more. As you can see in this diagram, bidang tumpuan BSGPC, we have education and research, energy and climate change, environmental and landscape management, waste management, water management, transportation, and also economic performances. Seterusnya adalah kategori penjurian Smart Green Policy. Ini adalah bagi mengukuhkan keberhasilan pelaksanaan BSGPC. Pencapaian semua bidang tumpuan telah diselarikan dengan kriterian penjurian dari UI Green Metric World University Ranking GMP dan 4 kecemerlangan pengurusan kampus iaitu JPPKK. So, gambar raja ini menunjukkan Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Ini adalah kategori penjurian Smart Green Policy, iaitu dia terdiri daripada kampus mampan, komuniti mampan, pendidikan mampan, pembudayaan mampan dan juga projek mampan. Seterusnya ialah bab 3, iaitu struktur sistem. Bagi mengakhirkan sumber-sumber organisasi untuk melaksanakan BSGPC ini, Jawatan Kuasa Pemandu Smart Green Policy JPPKK-KPN telah menetapkan 2 jawatan kuasa utama bagi membolehkan amalan mampan dilaksanakan di Politeknik dan juga di College Community. Seperti berikut, iaitu JK Penyelaras Smart Green Policy di peringkat Ibu Pejabat, Jabatan Pendidikan Politeknik dan juga College Community, dan JK iaitu Jawatan Kuasa Pelaksana Smart Green Policy di peringkat institusi Politeknik dan juga College Community. Seterusnya ialah terma rujukan bagi Jawatan Kuasa Penyelaras adalah seperti berikut. Melantik Jawatan Kuasa Penyelaras, menasihati pembangunan projek dan pengurusan mampan di institusi, menentukan dasar dan strategi program pembangunan mampan, membangunkan perkongsian pintar dalam agenda mampan di institusi bersama pihak industri, menetapkan proses dan aktiviti bagi peningkatan amalan program pembangunan mampan, menyelaras program pengiktirafan amalan mampan sama ada dalam ataupun luar negara, dan yang terakhir ialah menyelaras dan memantau usaha pembudayaan amalan pembangunan mampan. Ini terdapat sebanyak 7 terma rujukan. Yang ini pula ialah terma rujukan Jawatan Kuasa Pelaksana Smart Green Policy di peringkat institusi Politeknik dan College Community. Yang pertama, melantik Jawatan Kuasa Pelaksana. Nombor 2, mengaplikasikan perkongsian pintar dalam agenda mampan di institusi bersama pihak industri. Nombor 3, melaksanakan pembangunan projek dan program mampan. Nombor 4, memastikan pelaksanaan pembangunan projek dan pengurusan mampan di institusi berjalan dengan lancar. Nombor 5, memastikan projek, program dan aktiviti yang telah dirancang selari dengan rangka kerja yang dibangunkan. Nombor 6, melaporkan perkembangan pembangunan projek dan pengurusan mampan kepada JK iaitu Jawatan Kuasa Penyelaras, dan akhir sekalinya ialah memastikan projek, program dan aktiviti yang telah dirancangkan dengan selari serta kemukakan oleh Jawatan Kuasa Smart Green Policy. Akhir sekali, carta alih ini, terdapat 2 carta alih. Yang pertama ni adalah Jawatan Kuasa Penyelaras peringkat Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Yang lagi satunya ialah Jawatan Kuasa Pelaksana peringkat institusi. Itu saja daripada saya. Seterusnya, bab 4 hingga bab 6, rakan saya iaitu kawan saya akan membentangkan. Terima kasih. Okay, so my name is Tuashini Dada of Ramalu. The matrix number is 18BEO19F1006. Okay, for this mini project, I myself
going to present about bab 4, bab 5, bab 6, and rumusan and all that. Okay, so okay, my partner is Sharanya Vasu. Okay, bab 4 is about pencapaian mampan Politeknik 2015 until 2020. Okay, pengenalan is JPKK adalah pendukung utama dalam memastikan BSGPC berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa peranan penting JPKK sepanjang 2021 hingga 2026. Okay. Antaranya ialah menghasilkan produk berasaskan teknologi hijau dalam melahirkan modal insan inovatif. Seterusnya ialah JPKK melalui BK telah menerapkan teknologi hijau ke dalam kurikulum program. Okey. Seterusnya ialah mewujudkan platform yang berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam pengaplikasian teknologi hijau. Okey. Seterusnya ialah melaksanakan pelan jangka pendek, sederhana dan panjang berdasarkan garis panduan BSGPC. Seterusnya ialah mewujudkan kerjasama dengan pihak kementerian, swasta awam dan industri. Okey. Ini adalah jadual pencapaian mampan JPKK. Okey. Aktivitinya adalah BPPM, BSGPC, penerapan elemen hijau ke dalam kurikulum bagi program pengajian Politeknik. Okey, sasarannya ialah Politeknik Malaysia, Politeknik dan College Community, Politeknik Malaysia dan pihak industri. Kepakaran ialah Politeknik Lestari. Lepas tu pengurusan kampus hijau, pengurusan komuniti hijau, penyelidikan hijau, kepembudayaan hijau. Okey. Untuk BSGPC, kepakaran ialah Politeknik Mampan, SGG dan GRI. Okey. Untuk yang ni, Politeknik mensasarkan pada tahun 2020 keseluruhan program pengajian Politeknik telah diserapkan dengan elemen hijau. Status pelaksanaan ialah Blueprint Polygram Politeknik Malaysia telah dijadikan rujukan. Lepas tu manual Polygram Politeknik Malaysia telah dibangunkan dan dimuat turun pada pautan berikut. My Polyteknik, pelancaran BPM, Bengkel Master Trainer Polygram telah dilaksanakan. Untuk yang ni adalah transformasi BPM kepada BSGPC. Untuk yang ni telah melaksanakan kursus Bengkel Penerapan Greening Curriculum, khusus induksi greening curriculum. Lepas tu melaksanakan penambahbaikan kualiti berterusan. Okey. Okey, so yang ni adalah graf average Malaysian Polytechnic and Community College by year. Sini menaik dalam dia punya range 1.08 hingga 1.11 pada tahun sehingga tahun 2018. Sehingga tahun 2019. Pada lepas ni dia turun sahaja dia punya graf. Okey, bidang tumpuan 1, dia punya gambarnya ialah program yang telah dilaksanakan. Antaranya ialah Pitch Your Product at Right Way program. Yang ni telah dilaksanakan pada Mac 31. Ini ialah International Webinar and Showcase on Malaysian Sustainability Project Management program. Okey, yang ni organised by Sustainable Business Network Malaysia. Okey. Lepas tu ialah PTSS telah mendapat award Project of the Year Easy to Sanitize Malaysia GPM Sustainability Recognition Award 2020. Lepas tu yang ni adalah Sustainability Leadership Award, Malaysia GPM Sustainability Recognition Award. Okay. Seterusnya ialah online webinar series live session TNL PTSS. Yang ni telah dijalankan pada 31 Mac, 7th March, 8 March, 14 7 April, 8 April, 14 April and 21st of April. 5 hari telah dilaksanakan.
Okay, the time duration is 8 to 10 a.m. So this is the diagram for bidang tumpuan 2, perubahan iklim. Okay, so okay, for bidang tumpuan 3, pengurusan alam sekitar. Example of the programs are Green Campus Run, which take place on 14 September 2019. Next is pertandingan pengumpulan buangan elektrik dan elektronik pada kategori peringkat negeri Perlis. Okay. Next is gambar raja for bidang tumpuan 4. Okay. For bidang tumpuan 6. So this is the pictures. Okay. Pertama kali dalam seumur hidup mengambil tahu tentang komuniti orang asli. Poli TV telah mensasarkan program ini. Bidang tumpuan 7, pengangkutan. Bas politeknik telah disediakan di politeknik bagi kemudahan untuk ke mana-mana lah. Okay. Bab 4 tu je. Okay. Bab 5 ialah tentang bidang tumpuan. Okay. BSGPC telah dibangunkan untuk memperkasa budaya hijau dan memampankan politeknik dan college community bagi melahirkan pekerja dan kolej hijau. Hala 7, strategik yang praktikal merupakan tonggak utama dalam mencapai visi blueprint. Okey, hala 7 ini dilaksanakan berdasarkan aktiviti 7 bidang tumpuan telah dijalankan dengan seiring. Okey, bidang tumpuan ini telah ditambah baik berdasarkan kepada pengalaman yang telah diperolehi semasa fasa BPPM 2015 hingga 2020. Okey, yang ni adalah gambar raja menunjukkan 7 bidang tumpuan. Pengurusan pendidikan penyelidikan, pengurusan tenaga dan iklim, pengurusan alam sekitar landscape, pengurusan sisa, pengurusan air, pengangkutan dan perolehan hijau. Okey. Okey, bagi bidang tumpuan 1, okay. Okay. Okay, bidang tumpuan 1 ialah pengurusan pendidikan dan penyelidikan. Okay. Bagi pengenalan, pada tahun 2014, Otman tidak terdapat dalam definisi tunggal yang dipersetujui oleh semua orang bagi pengurusan pendidikan kerana pembangunannya amat pesat dan terdapat pengaruh disiplin lain. Okay. Pada tahun 1999, Gladden menyatakan pengurusan pendidikan adalah berkaitan dengan operasi dalaman institusi pendidikan dan hubungannya dengan persekitaran. Ia merupakan medium yang terbaik untuk menyebar luas konsep pendidikan pembangunan mempan, iaitu ESD kepada warga politeknik dan college community. Ia telah mencakupi keseluruhan operasi, perluasan persekitaran dan juga pelbagai bidang disiplin. Okey. Kurikulum telah melalui proses penambahbaikan berterusan CQI dengan menambahkan pelbagai elemen penambahbaikan dalam kandungan kurikulum seperti 4IR, kaedah pembelajaran abad 21, standard bidang dan agenda mampan. Okey, objektif bidang tumpuan 1 ialah pengurusan pendidikan dan penyelidikan telah diwujudkan untuk penglibatan semua warga JPPKK dan pihak yang berkaitan dalam semua aspek pendidikan serta penyelidikan yang menjurus ke arah kemampanan. Okey. So, yang ni adalah plan tindakan dan SMART goal-nya. Pelan tindakan ialah perubahan JK pelaksana, pelaksanaan kurikulum hijau, penyelidikan dan penerbitan mampan,
pengurusan laporan dan komunikasi kemampanan, program kesedaran dan penerapan budaya hijau dan pengiktirafannya. Bidang tumpuan 2 ialah pengurusan tenaga dan perubahan iklim. Pengenalannya ialah iklim digambarkan sebagai cuaca purata yang berterusan bagi sesuatu tempoh masa. Perubahan iklim adalah disebabkan oleh fenomena semula jadi seperti perubahan dalam sinaran matahari dan aktiviti manusia yang menyumbang kepada peningkatan pelepasan gas rumah hijau iaitu GHG. Pengurusan tenaga adalah langkah untuk mengawal dan mengurangkan penggunaan tenaga bangunan yang membolehkan pengurangan kos untuk menjamin kemampanan tenaga dan mampu mengurangkan pelepasan GHG. Ini adalah graf. Gas-gas yang terperangkap ini telah menyebabkan pemanasan global. Peningkatan suhu mempunyai kesan yang serius terhadap perubahan cuaca iklim dunia. Kesannya ialah ia telah menyebabkan peningkatan air laut, kebakaran hutan, peningkatan suhu air laut. Lepas tu kemarau perpanjangan, cuaca yang ekstrim juga. Objektif bidang tumpuan 2 adalah untuk mengekalkan dan meningkatkan kecepatan penggunaan tenaga dan menggalakkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui bagi mengurangkan pelepasan GHG dalam sektor tenaga. Seterusnya ialah melaksanakan inisiatif penyebaran pengetahuan melalui pendidikan dalam aspek pengukuran pengurangan yang berterusan terdapat terhadap pelepasan karbon dioksida dan lain-lain GHG. GHG ialah gas rumah hijau, CO2 ialah karbon dioksida. So, yang ni adalah pelan tindakannya. Antaranya ialah mengukuhkan tadbir urus dalam menangani kesan perubahan iklim. Program latihan dan peningkatan kesedaran mengenai kesan perubahan iklim secara berskala dan berterusan. Seterusnya ialah pengurangan jejak karbon. Seterusnya ialah amalan dan penggunaan peralatan cekap tenaga. Seterusnya ialah pelaksanaan bangunan rendah yang tenaga dan seni bina pasif. Bilangan aplikasi tenaga boleh diperbaharui di kampus. Meminimumkan penggunaan elektrik dan bayaran tarif. Nisbah jumlah pengeluaran karbon telah dengan pelajar kampus. Pertandingan amalan terbaik pengurangan kesan perubahan iklim. Seterusnya ialah bidang tumpuan 3. Bidang tumpuan 3 ialah pengurusan alam sekitar dan landscape. Pengenalannya ialah alam sekitar merujuk kepada segala benda yang berada di sekeliling manusia pada suatu titik dalam ruang dan masa. Landscape merupakan pemandangan alam sesuatu kawasan yang mengandungi unsur-unsur seperti sungai, gunung, ganang, tasik, bukit, tumbuh-tumbuhan, terutamanya pemandangan, kawasan desa atau perbandaran. Pengurusan alam sekitar dan landscape PASL
merupakan satu mekanisme pengawalan ruang dalam dan alam sekitar yang lebih baik dan sistematik. Okay, sistem PASL melalui pematuhan keperluan peraturan, undang-undang dan keperluan-keperluan lain mengenai alam sekitar, khususnya pencegahan pencemaran, pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan penilaian aspek impak alam sekitar. Melalui pelan induk reka bentuk, landscape, mampan, ia juga dapat membantu institusi dan dalam menjaga keindahan persekitaran dengan lebih berkesan dan sistematik. Okey. Perancangan reka bentuk dalam alam sekitar ia juga dapat mendekatkan masyarakat dengan institusi serta dapat membantu dan mengurangkan masalah sosial. Okey, objektifnya ialah mewujudkan reka bentuk persekitaran yang sihat, selamat, menarik. Seterusnya ialah mengintegrasi amalan pengurusan alam sekitar ke dalam pengoperasian institusi melalui dasar-dasar dan prosedur bagi memastikan amalan alam sekitar terbaik. Okay, seterusnya ialah memberi kesedaran kepada komuniti setempat tentang kepentingan pengawalan pengurusan dan alam sekitar. Okey, yang ni adalah pelan tindakan bagi bidang tumpuan 3. Antaranya ialah melaksanakan latihan kesedaran terhadap pengurusan alam sekitar dan landscape. Seterusnya ialah mengekalkan tumbuhan dan habitat semula jadi. Seterusnya ialah melaksanakan kajian dan tindakan setempat. Seterusnya ialah pengurusan larian air permukaan. Akhir sekali ialah pengkongsian maklumat dan data. Okey. Bidang tumpuan 4 ialah pengurusan sisa. Okey. Pengenalan ialah bidang tumpuan 4 ni, pengurusan sisa, ia ditaklifkan sebagai suatu proses pengurusan yang berkesan dan teratur. Okey, keberkesannya dalam pengendalian sisa-sisa buangan pepejal secara bersistem serta berteknologi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keharmonian bagi kehidupan lain di muka bumi secara optimum. Okey, bahan buangan adalah bersifat bau air yang dilepaskan ke udara. Okey. So mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal ditaklifkan kepada ditafsirkan sebagai apa-apa bahan sekerap atau benda lebihan yang tidak dikehendaki atau keluaran yang ditolak dan ditimbul daripada penggunaan apa-apa proses. Okey, sisa pepejal boleh dikategorikan kepada 4 bahagian. Antaranya ialah sisa pepejal perbandaran, sisa berbahaya, sisa pertanian dan sisa industri. Okey. PBT juga menghadapi masalah bagi mendapatkan kawasan yang sesuai untuk dijadikan sebagai pusat pelupusan sampah. So, kesannya ialah kelemahan ini telah menyebabkan pelepasan gas rumah hijau serta mewujudkan aliran air bawah ke tanah yang bertoksik dari sisa buangan merupakan salah satu kesan pusat pelupusan secara berpusat. Okey, di Malaysia 90% pendekatan pengurusan sisa buangan adalah diuruskan melalui tapak terbuka dan pelupasan secara berpusat. Kaedah lainnya ialah untuk menguruskan sisa buangan ialah pembakaran, pengomposan dan makanan haiwan. Seterusnya ialah penghadaman anaerobik.
Okey, objektifnya ialah adalah untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan pengurusan sisa bagi mengoptimumkan penggunaan sumber melalui pengukuran prestasi pengurusan semasa. Okey. Pelan tindakannya ialah antaranya ialah melaksanakan program kita semula di Politeknik dan College Community secara berterusan. Seterusnya ialah melaksanakan program meminimumkan penggunaan bahan cetak dan plastik di Politeknik dan College Community. Seterusnya ialah mengurangkan pelupusan sisa organik di tapak pelupusan. Seterusnya ialah mengurangkan pelupusan sisa organik. Seterusnya ialah pengurusan rawatan sisa air kumbahannya. Okey. Seterusnya adalah mengendalikan dan mengawal selia sisa bahan toksik secara berjadual. Okey. Yang lagi satu ialah melaksanakan pelupusan sisa bukan organik yang tidak boleh dikita semula. Okey. Bidang tumpuan 5. Okey, bidang tumpuan 5 ialah pengurusan air. Okey, pengenalannya ialah pengurusan sumber air merupakan aktiviti pembangunan, perancangan, pengedaran dan pengurusan sumber air yang optimum dalam konteks memelihara secara kesejahteraan rakyat. Okey. Kegagalan pembangunan dan pengurusan air yang efektif akan memberi kesan dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar. Okey. Perancangan pengurusan sumber ialah jurus kepada kesedaran penggunaan berhemah, mengurangkan pembaziran. Seterusnya adalah pengamalan penuaian air dan pengamalan kita semula air terbuang. Okey. Perancangan pengurusan sumber air ialah selain itu, sumber air yang ada di satu kawasan haruslah diuruskan dan diselenggaraan dengan bijak. Hal ini adalah untuk memenuhi keperluan manusia masa kini yang akan datang tanpa mengorbankan alam sekitar. Objektifnya ialah meningkatkan pengetahuan, utiliti dan amalan kaedah penjimatan air melalui kawalan, pemantauan, pembuangan sistem kita semula dan penuaian air hujan. Pelan tindakan dan smart goalnya ialah melaksanakan pemantauan penggunaan air semasa, membangunkan sistem pengumpulan air, kenal pasti sistem kita semula air dan kaedah penggunaannya. Akhirnya ialah melancarkan kempen pengetahuan dan amalan pengurangan penggunaan air. Yang itu ialah kempen kesedaraan dan amalan penuaian air diketengahkan. Okey. Bidang tumpuan 6 ialah pengangkutan. Pengenalannya ialah kebanyakan kenderaan bermotor menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar. Pembakaran bahan api akan membebaskan gas karbon dioksida ke udara dan secara tidak langsung membawa kepada peningkatan karbon dioksida negara. Teknologi terkini telah mengangkat martabat industri kenderaan kepada satu kedudukan yang boleh dianggap membantu menyelesaikan masalah alam sekitar. GHG iaitu greenhouse gas melalui aktiviti pengangkutan boleh dapat meningkat pada kadar yang lebih cepat berbanding dengan aktiviti lain seperti aktiviti perindustrian. Hal ini disebabkan kesan positif yang dihasilkan dapat mengurangkan perubahan iklim serta boleh membantu mengekalkan keadaan alam sekitar yang lebih lestari. Objektifnya ialah
menerapkan kesedaran tentang kepentingan untuk mengurangkan pencemaran di sektor pengangkutan melalui pelaksanakan di polisi serta penggunaan teknologi hijau. Okey. Pelan tindakan dan smart goalnya ialah menggalakkan perkongsian kenderaan dan atau menggunakan kenderaan awam apabila keluar ke kawasan di kalangan warga politeknik. Menyediakan polisi penggunaan kenderaan yang mengurangkan karbon. Lepas tu menyediakan garis panjang pelaksanaan perjalanan kaki dan penggunaan basikal. Okey. Polisi penggunaan yang kurangkan karbon ialah dengan mewatalkan penggunaan biodiesel B10 bagi semua kenderaan berenjin diesel. Seterusnya ialah menggantikan kenderaan rasmi dengan kenderaan cekap tenaga secara berperingkat mulai tahun 2020. Akhirnya, bidang tumpuan 7, perolehan hijau. Pengenalannya ialah perolehan hijau merujuk kepada perkhidmatan, produk dan kerja di sektor awam yang mengambil kira di kriteria alam sekitar untuk memelihara alam sekitar. Okey. Ia juga boleh meminimumkan dan mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Perolehan pekerjaan memainkan peranan yang amat penting, iaitu sebagai pembangkit kepada pembangunan sosio-ekonomi kerana ia mewakili kira-kira 12 hingga 15% daripada KDNK. Kerajaan telah menyediari tentang kepentingan perolehan kerajaan, terutamanya dalam mewujudkan peluang inovasi serta peningkatkan daya saing syarikat tempatan. Kerajaan juga boleh menggunakan kuasa membeli yang besar untuk memacu ke arah pertumbuhan hijau melalui penggalakan perolehan hijau. Objektifnya ialah mengamalkan dan memperkenalkan perolehan hijau dalam sistem politeknik dan kolej komuniti sebagai usaha untuk menyokong pemeliharaan alam sekitar dan pengurangan jejak karbon. Okey. Dari segi pelan tindakannya ialah pelan tindakannya ialah pelaksanaan training of trainers, penganjuran latihan, perancangan perolehan hijau tahunan, taklimat kepada pembekal dan supply chain, penyediaan laporan prestasi. Okey. Seterusnya ialah bab 6. Bab 6 ialah pengurusan institusi mempan dan penilaian. Pengenalannya ialah matlamat pembangunan mempan iaitu SDG merupakan teras agenda pembangunan mempan. Okey, SDG adalah kesinambungan agenda mempan selepas berakhirnya Millennium Development Goals iaitu MDG pada tahun 2015. MDG mempunyai 8 matlamat dan 21 sasaran. SDG ada 17 matlamat, 169 sasaran. Okey, SDG. Ya, ada 17 SDG. Okey, saya akan explain one by one. Okey, objektifnya ialah kategori anugerahnya adalah kampus mampan, projek mampan, komuniti mampan, pembudayaan mampan, penyelidikan mampan. Okey, penilaian dalam pemantauan kejayaan kampus hijau adalah berdasarkan kepada kriteria tertentu
serta juri-juri bertauliah yang pernah berhakimi pertandingan berkaitan mampan dan sama ada dalam atau luar negara. So, yang ni adalah anugerahnya yang saya telah sebut. Okey. Kriteria penjurian penilaian kemampanan. Okey, pegawai penilai akan menjalankan penilaian yang lebih terperinci menggunakan kriteria serta elemen senarai semak projek pengurusan mampan rangka kerja P5. Okey. Seterusnya, pegawai penilai akan membuat semakan dengan teliti bagi setiap aktiviti bersama dengan data penjurian kendiri. Pegawai penilai akan membuat persekitaran yang pegawai penilai akan membuat rumusan secara keseluruhan bagi mengikut pemberat bagi setiap impak kejap. Okey. Impak produk sosial proses persekitaran dan ekonomi. So yang ni adalah gambar rajah yang menunjuk kepada kriteria penjurian tersebut. Okey. Pemberat penjurian. Setiap penjuri dalam penilaian pencapaian bagi projek mampan perlu diberi pertimbangan dengan pemberat yang sesuai. Setiap pemberat akan dikaitkan dengan kategori yang telah dikenal pasti terlebih dahulu. Penilaian daripada pegawai penilai bagi memastikan bahawa setiap penyertaan adalah tertakluk di bawah piawaian antarabangsa, maka pegawai penilai yang bertauliah itu haruslah membuat pengesahan yang berasaskan prinsip GPM 360 di bawah persijilan GPM Global. Okey. Rangka kerja P5 dan lain-lain kaedah akan dikenal pasti berdasarkan setiap kategori pertandingan. Okey, semua laporan pencapaian kemampanan akan dimasukkan ke dalam satu laporan yang boleh memberi gambaran secara seluruh tentang data analytical aktiviti projek mampan bersama dengan ukuran pemberat yang digunakan. Keputusan daripada gabungan penilaian daripada Politeknik dan College Community akan disahkan oleh pegawai pengesahan. Setiap Politeknik dan College Community akan menerima sijil bertauliahan daripada badan bertauliah bagi setiap kategori. Okey. Anugerah terbaik pelaksanaan projek mampan. Keputusan tentang pemenang Smart Green Policy isi akan dibuat mengikut impak yang paling berkesan dan menakjubkan tentang perjuangan SDG PBB. Mereka akan membentang projek pengurusan mampan mereka kepada panel hakim yang terpilih. So, pemberitahuan dan pelaksanaan ialah panel terdiri daripada mereka yang bertauliah. So, kriteria yang dicari oleh panel hakim ialah pencapaian cemerlang dan atau ada inovasi dalam pengurusan projek. Pencapaian atau inovasi dalam melaksanakan amalan terbaik pengurusan mampan. Okey. Penyertaan hendaklah mempunyai 3 aspek. Aspek yang harus ditangani secara individu atau kumpulan, antaranya ialah inovasi yang dicadangkan dalam idea, isu atau cabaran berkaitan dengan 17 SDG, lepas tu kompensasi pengurusan projek. Okey.
Berapa nama? Okey, yang 17 SDG tu saya akan beritahu secara ringkasnya apakah yang 17 SDG itu. Okey, yang pertamanya ialah no hunger. Pertamanya ialah no poverty. Kedua ialah no hunger. Ketiga ialah good health and well-being. Okey, well-being. Lepas tu ialah quality education, gender equality, clean water sanitization, affordable and clean energy. Lepas tu decent work, and then industry innovation and infrastructure, reduced inequality, what's this? Sustainable city and community, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice, and here is partnership for goals. Okey, sebagai rumusannya ialah BSJPC merupakan garis panduan yang mengandungi pelan-pelan tindakan sebagai rujukan bagi setiap politeknik dan kolej komuniti. BSJPC mengandungi garis panduan terancang yang memenuhi visi aspirasi objektif. Okey. Pengiktirafan akan diberi kepada politeknik dan kolej komuniti melalui penganugerahan utama, iaitu Kampus Mampan, Projek Mampan, Komuniti Mampan, Pembudayaan Mampan. Usaha untuk meningkatkan kedudukan institusi di peringkat antarabangsa dan juga akan dinilai melalui Green Metric World University Ranking. Ini merupakan salah satu aktiviti politeknik dan kolej komuniti untuk menjadi pemain utama agenda kemampanan. Okey, seterusnya ialah kejayaan blueprint juga akan bergantung kepada sistem pelaksanaan dan pemantauan yang mantap. Selain itu, boleh dipastikan melalui usaha-usaha penambahbaikan yang dijalankan pada setiap peringkat, pelaksanaan supaya sasaran yang ditetapkan adalah tercapai. Akhir kata adalah yang diharapkan bahawa JPKK bersama-sama dengan semua politeknik dan kolej komuniti dapat mengambilkan seluruh tenaga serta memberi komitmen yang sepenuhnya untuk mencapai matlamat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dan rendah karbon pada menjelang tahun 2030. Okey, ni adalah rujukan-rujukan yang kami telah guna untuk
menghasilkan mini projek ini. Okay. Okay. Ini adalah lampiran yang kami telah guna. Antaranya ada contoh-contoh lampiran bagi bidang tumpuan, plan tindakan, semua ni. Okay. Ada banyak ni. Okay. 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 Itu sahaja daripada saya. Terima kasih